من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT, kita bersama-sama diberi peluang untuk berada di dalam majlis ilmu lagi, menyambung pengajian kita yang kita harapkan kita dapat berterusan dalam keadaan ini, dalam keadaan sentiasa berada dalam majlis ilmu. Semoga Allah bagi kita keberkatan dan rahmat, insya-Allah. Mohon maaf juga sebab kalau keadaan saya dan persiapan tidak begitu memberi keselesaan kepada pendengar. Saya tak pasti suara-suara bunyi-bunyi kereta tu kuat ke tak. Kalau kuat tu minta maaf lah. Kalau okey ke? Okey, suara Ustaz jelas. Yes, sebab ada kereta juga lalu rumah tepi jalan, jadi minta maaf kalau ada yang tak jelas, minta bantu ni balik lah, ulang balik insya-Allah. Okey, kita masuk ke hadis yang saya tak pasti hadis nombor berapa, tapi hadis nombor berapa kalau ni? 383 Ustaz. 383 kan? Okey, Ya. Kejap. Ni dekat intim 387. Dekat hidayah 383 Okey. Ya. InsyaAllah. Kita masuk kepada hadis yang seterusnya. Warawaina fi sahih Muslim an Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu. Qal qultu ya Rasulullah inna asyaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhalika syaitanun yuqalu lahu khinzab. فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثا فقلت ذلك فأذهبه الله عنه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Kami meriwayatkan di dalam Sahih Muslim daripada Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku berkata, ya Rasulullah, maksudnya dia macam mengadu lah, dia macam mengadu dan memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sesungguhnya syaitan qad hala baini wa baina salati. Dia bila dia kata syaitan, maksudnya dia bukan nampak. Dia bukan bermakna macam hadis yang sebelum ni yang kata yang Nabi depangkan tangan dia macam mengambil sesuatu. Itu memang ada perbahasan tentang kemungkinan. Nanti saya akan pergi kepada satu ayat yang diperkatakan oleh para ulama sebagai dalil tentang boleh ke tak. Saya tak pasti kita dah panjang lebar ke tak cerita tentang boleh ke tak kita tengok syaitan. Sebab ramai orang kata dia nampak, ada orang kata tak nampak. Saya tak pasti saya dah pergi ke tak ke perbahasan tu, tapi tak apa. Yang ni memang dia kata sesungguhnya syaitan telah datang dan memberi aku, maksudnya di antara proses nak bersolat itu, baini wa baina salati, dia macam kita dengan solat tu sendiri kita terganggu. Macam kita nak baca Quran, kita terganggu dengan nak baca Quran, orang bising dan sebagainya. Okey. Dia dengan solat maksudnya seseorang, Uthman bin Abil As ni, dia nak solat itu dia diganggu. Ada gangguan, ada hasutan, ada bisikan, ada was-was dan sebagainya kan. Dan juga bacaan-bacaan dia di dalam solat. Yalbisuha alayya. Syaitan ni duk kacau dia. Saya pernah ada seorang kawan tu memang kami nakal dulu kecil-kecil kan. Bukanlah kecil-kecil, tak adalah kecil dah, besar dah masa duk belajar. Ada kawan ni memang dia diganggu. Memang bila dia nak solat, lidah dia akan jadi macam pendek, macam tersangkut. Dan itu dalam bentuk yang memang orang luar boleh nampak keadaan itu. Macam
dia diganggu nak baca jadi macam gagak, padahal macam biasa, hari-hari biasa sembang itu biasa je keadaan dia, boleh bercakap dengan baik dan sebagainya, tapi nak solat je dia akan diganggu. Macam itulah ada orang diuji macam tu. Jadi dari segi was-was, dari segi nak baca jadi susah ataupun lupa bacaan dan sebagainya, jadi itu bentuk-bentuk gangguan-gangguan syaitan. Yalbisuha alayya, dia mengganggu aku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, memberitahu, zalika syaitan, itulah syaitan. Pada mula maksudnya bukan Nabi, bukan orang tu pergi bagi tahu kat Nabi apa benda ni, tak, memang dia dah tahu dah, memang para sahabat yang dah belajar mendapat maklumat daripada Nabi dan sebagainya, memang dah tahu dah was-was itu datang dari syaitan, ada gangguan-gangguan nak solat itu memang dari syaitan. Maka Nabi dalam hadis ini dia menekankan lagi, zalika syaitan. Yang dia nak tekan kat sini adalah yuqalu lahu khinzab. Nak bagi tahu nama syaitan yang duk kacau orang semayang ni, nama dia khinzab. Nama dia khinzab. Fa idza ahsastahu, bila kamu rasa benda tu, bila ada rasa gangguan nak solat, bila ada nak solat je ada was-was. Pada saya dia termasuk sekali dengan masa nak ambil wuduk dan sebagainya. Dia ambil wuduk ada hadis lain. Nama Walhan kalau tak silap. Tak apa, nanti kita tengok yang tu. Saya nak bawa juga perbahasan tu sikit. Kalau kamu merasakan benda tu masa kita nak semayang, masa kamu nak semayang, terganggu masa nak semayang, bacaan dalam semayang, maka itu syaitan, namanya khinzab. Kalau kamu rasa kamu beristi'adah dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan. Kalau kamu rasa kamu terus je isti'adah, macam kita dah biasa bincang hari tu, lafaz isti'adah yang paling ringkas adalah a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim, boleh juga. Kalau nak baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dengan kita memahami bahawa ianya adalah isti'adzah pun tidak ada masalah, sebab dalam ni dia tak ada lafaz. Bila tak ada lafaz, segala lafaz yang membawa makna isti'adzah maka boleh digunakan. Termasuklah macam saya kata, kalau kita tak ingat lafaz dalam bahasa Arab, ya Allah aku berlindung dengan Allah SWT daripada syaitan dirjam, boleh, tak ada masalah. Janji, sebab dalam hadis ini tidak ada lafaz yang khas, yang khusus. Lepas tu Nabi kata watful ala yasarika thalathan. Ludahlah. Tafala ni makna dia ludah. Tapi ini dalam keadaan kita tengok, kita semayang, ada masa kita semayang jemaah. Dia kata ludahlah di belah kiri kamu sebanyak 3 kali. Dan Uthman bin Abil As dia kata aku buat, dan alhamdulillah, maksudnya aku buat dan Allah menghilangkan, menjauhkan, menyelesaikan masalah was-wasku. Jadi itu sebab kadang-kadang kita tengok balik, kita tak katalah setiap kali kan, bila akan jadi kebiasaan kan, bila kita nak solat kita akan baca qul huwallahu ahad. Dulu saya baca juga, tapi bila duk tengok dari segi dalil dan sebagainya, tidak adalah sebelum kita nak solat itu kita kena baca qul huwallahu ahad tu. Kan kita dah belajar dah sebelum ni, daripada jawab azan, daripada selepas azan selesai kita baca apa, sampailah kita berdoa, sampailah ada doa yang dikhususkan semasa kita sampai ke saf, dan sebelum kita solat. Jadi tidak ada benda tu secara spesifik. Jadi ia lebih kepada kalau ada gangguan, a'udzubillah, dan kita fokus untuk solat. Wallahu alam. Tapi tak apalah, qul huwallahu ahad itu dia tidak termasuk, bukan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas itu, malikin nas itu, sebab kita consider ianya termasuk di dalam isti'adzah. Dia termasuk dalam isti'azah, sebab di dalam surah An-Nas itu kita minta berlindung daripada apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Maka kita consider kita mengikut hadis ini dalam konteks kita membaca dan berdoa dengan isti'azah apabila ada was-was. Kalau ikut kat sini, kalau ada was-was, kalau tak ada was-was, kita terus saja semayang tanpa kita baca isti'adzah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi
dalam ni, okey, saya terus lagi dulu tengok apa perbahasan tentang khinzab. Dia kata, aku mengatakan bahawa khinzab dengan kha yang berbaris di bawah, nun mati, dia bicarakan tentang cara membaca khinzab ni lah. Ada yang kata membacanya dengan khanzab. Ada yang membaca dengan khinzab. Ada yang membaca daripada Ibnu Athir, dia kata dalam Nihayatul Gharib, dia kata dia membaca dengan khunzab. Tapi yang ma'rufnya bacaannya adalah khanzab ataupun khinzab. Jadi kalau ada orang kata nama syaitan orang kacau orang solat tu khanzab, kita baca khinzab dekat buku ni. Jadi kita kena tahu bahawa kita jangan bergaduh banyaklah benda tu. Benda tu bila khilaf je, ada orang baca khanzab, ada orang baca khinzab. Kalaulah ada orang baca khunzab pun, walaupun dia agak, orang kata apa, Ibnu Athir je yang cakap khunzab, maka kita terima belaka. Khinzab ke, khunzab ke, khanzab ke, tidak ada masalah. Janji itu adalah nama syaitan yang mengganggu orang semasa solat dan bacaan-bacaan di dalam solat. Okey. Boleh ke saya bawa kepada satu perbahasan tentang isu melihat syaitan, isu melihat syaitan. Maka di dalam di kalangan para ulama, ulama dia kalau tengok syaitan, tengok jin dalam bentuk yang asal, tidak boleh. Saya tak pasti saya dah masuk ke tak. Kejap, saya rasa saya dah masuk. Okey. Sebab di dalam ayat Quran, Allah sebut dalam satu ayat dalam surah Al-A'raf ayat 27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ayat ni ayat di dalam surah Al-A'raf ayat 27 yang Allah kata, ya bani adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Wahai anak Adam, dia kata, janganlah syaitan itu memberi fitnah kepada kamu, menghasut kamu, memberi was-was kepada kamu, mengacau kamu, membisikkan bisikan yang tidak betul kepada kamu, seperti mana mereka telah mengeluarkan ibu bapa kamu daripada syurga, itu Adam dan Hawa. Dan mereka, syaitan juga yang mencabutkan, menanggalkan pakaian kedua mereka sehinggalah terdedahnya aurat yang asalnya tertutup, memberi malu dan aib kepada Adam dan Hawa. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu, sesungguhnya syaitan ini melihat kamu. Syaitan dan kabilah, bukan kabilah, syaitan dan yang seumpama dengan syaitan, jin dan sebagainya, iblis kalau kita kata, mereka ini melihat kamu. Mereka ini melihat kamu dalam keadaan kamu tidak melihat mereka. Dalam keadaan kamu tidak melihat mereka, tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami menjadikan syaitan-syaitan ini awliya, wali-wali dan pendamping-pendamping bagi mereka-mereka yang tidak beriman. Maka para ulama melihat, kalau tengok Imam Syafi'i, dia kata kalau ikut hukum asal memang Allah SWT tidak bagi lihat rupa syaitan ataupun jin ini dalam bentuk yang asal. Ini jumhur ulama majoriti, kecuali para anbiya. Kecuali para anbiya. Dan Imam Syafi'i menolak. Imam Syafi'i, kalau ada orang mengaku, dia kata aku pernah tengok syaitan, maksudnya dengan rupa yang asal, aku pernah melihat syaitan, aku boleh melihat syaitan dalam bentuk yang asal, Imam Syafi'i akan tolak syahadah dia. Maksudnya Imam Syafi'i akan menolak dan tidak menggunakan penyaksian dia. Dia firm, Imam Syafi'i dia firm, ya. Dan dia membawa dalil, menggunakan dalil inilah, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Okey. Jadi secara kesimpulannya, ulama-ulama ada 4 kelompok, 4 pendapat.
Jumhur ulama dia kata jin yurawna, jin ini, syaitan ini dilihat kalau mereka itu merupa dengan rupa-rupa yang lain lah, rupa-rupa makhluk. Itu sebab dalam satu hadis lain bercerita tentang jin boleh merupa dengan bentuk ular dan sebagainya. Tapi itu betul dalam hadis, dan kalau bentuk itu memang dia boleh dilihat. Okey, itu pendapat yang pertama, jumhur, majoriti ulama. Pendapat yang kedua dia kata yumkin, maksudnya boleh tengok jin khusus kepada para anbiya sahaja. Itu pendapat Imam Syafi'i, Ibn Hazm, Nahas, Al-Qushairi dan ulama-ulama yang beberapa ulama yang kontemporari. Pendapat yang ketiga adalah memang tidak boleh dilihat langsung. Jin dan manusia, jin ini dan syaitan ini, manusia tak boleh tengok langsung. Sama ada Nabi ataupun bukan Nabi. Itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, maksudnya dia lebih luas. Maksudnya para anbiya dan para rasul memang boleh tengok jin dan syaitan dalam bentuk yang asal, dan orang-orang yang bukan daripada kalangan para anbiya dan para rasul yang dipilih oleh Allah SWT. Maksudnya ada pendapat yang kata sebahagian orang boleh tengok jin, syaitan dalam bentuk yang asal. Seperti mana Imam Al-Alusi dan Ibnul Arabi. Jadi itu ada 4 pendapat lah. Jadi pendapat yang nombor 4 ni nampak lebih ada kalau Allah pilih manusia-manusia untuk dapat lihat syaitan dalam bentuk asal tu, ada, boleh jadi. Itu pendapat Imam Alusi dan Ibn Arabi. Jadi dalam bab ini kita berlapang dada lah, sebab bila kita tengok ada ulama-ulama yang kata boleh tengok, ada ulama yang kata tak boleh tengok, masing-masing ada dalil dan pendapat, dan ini lebih kepada ijtihad bagaimana tafsiran kepada ayat tadi dibuatlah berdasarkan hadis-hadis dan dalil-dalil lain juga. Okey. Jadi itu pendapat yang berkaitan dengan boleh ke tak tengok syaitan dan jin itu. Maka kalau tengok kat sini ada soalan tak? Okey, tak ada. Jadi itu perkara yang bila kita berhadapan dengan isu-isu ini, kita kena lebih berhati-hati dengan lebih meneliti keadaan kita lah. Kalau kita consider kata kita tengok syaitan macam mana rupa asal, ataupun itu klaim yang memang ada ulama kata boleh nampak dan sebagainya, wallahu alam, dan kita berserah kepada ijtihad para ulama lah, sebab mereka ada dalil pun dia ada tafsiran dia ada tafsiran tadi, huwa wa qabil yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Itulah, kalau itu sebab saya kata boleh tengok syaitan ni dia ujian. Dia bukan macam kita boleh tengok syaitan ni satu nikmat, tak, dia ujian. Tapi ada manusia-manusia, ada orang-orang yang sebenarnya dia rasa bangga bila dia dapat tengok syaitan. Dan dia pula diberi keberanian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau jalan malam je nampak, kejap-kejap kelibat, kejap-kejap nampak orang, kejap-kejap ada orang jenguk belakang. Kalau tengok buat cerita hantu ni seronok lah kan. Ada orang cerita, saya masuk nampak dekat rumah awak tu macam ni. Padahal dia duduk kat rumah tu tak nampak apa pun. Hidup membesar sebagai Johan, membesar, elok, anak beranak pun elok. Tiba-tiba ada orang lain datang rumah dia kata, semalam aku nampak. Itu yang buat kacau tu, sebab kita kata kalau siapa-siapalah yang pertamanya ditakdirkan dapat melihat kelibat ke apa ke, sebaiknya diam dan doakan kebaikan seisi rumah, ataupun doa kebaikan supaya Allah jaga orang-orang yang duduk dalam rumah tu. Tak payah cerita pun tak apa, tidak penting pun. Tambah-tambah memang orang dalam rumah tu aman, bahagia je selama hari ni, tapi bila kita datang kacau bila rumah tu, anak jadi takut, tak senang duduk dan sebagainya. Maka itu kita kena jagalah adab-adab bila kita diberi kelebihan untuk melihat
jin dan syaitan sama ada dalam bentuk asal kalau ikut pendapat Alusi dan Ibn Arabi, ataupun dalam bentuk yang syaitan-syaitan ini merupa dengan rupa-rupa binatang, ataupun mungkin merupa dengan satu gambaran yang seram, biasanya macam tu lah. Ada orang kata orang tua lah pakai pelumbung macam nenek kebayan, macam-macam lah kita nenek kebayan, ada pontianak, hantu jerangkung, hantu galah, macam-macam. Kalau kat sekolah tu hantu tongkat, macam-macam cerita lah, macam-macam nama hantu, ya. Tapi itulah macam saya kata, hantu-hantu orang Melayu ni biasanya ngeri-ngeri dan tak handsome lah. Tu sebab kita tak nak tengok lah. Kalau kita diuji dengan tu dan kita minta, dan saya pernah bagi tahu, saya pun dulu pernah nampak sekali dua lah, tapi kita tak tahulah gambaran itu gambaran sebenar dan sebagainya. Kita ignore dan saya rasa macam benda tu penat. Benda tu penat. Tu sebab saya kata saya amalkan a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, dan doa sungguh-sungguh daripada Allah Taala, jangan bagi nampak. Alhamdulillah tak nampak, tapi ada bunyi-bunyi tu biasa. Masuk kampung orang asli, bunyi orang cakar dinding, duduk atas bumbung, bunyi dan sebagainya. Maka itu ujian-ujian biasalah, takkanlah kita orang beriman kan memang dah dijanjikan pun untuk mendapat ujian-ujian sebegitu. Jadi siapa yang nampak syaitan dalam keadaan dia takut, itu adalah ujian bagi dia. Tapi bagi siapa yang diberi oleh Allah Ta'ala untuk melihat syaitan dalam keadaan apa pun, mengikut pendapat setengah ulama, kalau dia berani, jangan sesekali bangga untuk itu, jaga hati, sebab yang kita tengok itu adalah musuh Allah SWT. Yang tu kena ingat. Yang kita nampak itu adalah musuh Allah Ta'ala. Kalau syaitan itu adalah musuh Allah yang nyata, dan jangan cerita dekat orang lain. Tidak perlu pun cerita kepada orang lain. Terutama orang-orang yang ada diuji dengan ketakutan yang agak melampau dengan isu-isu perkara-perkara begini. Jadi biarlah kita, apa pun Allah bagi kepada kita, kita jadi orang yang boleh mendatangkan kebahagiaan dan kegembiraan kepada orang lain. Bukan nak bawa cerita-cerita yang menakutkan orang. Selalu orang cakap ada nampak benda lah, kelibat lah, buat rumah. Ya, betul. Itu sebab saya kata kena jaga adab. Kena jaga adab supaya kita tidak memberi ketakutan kepada orang yang sebenarnya memang tak takut, tak ada isu apa, tiba-tiba kita pula yang jadi masalah kepada mereka. Okey, ada yang angkat tangan ke? Okey. Puan Amnira Suhana. Ustaz, saya nak minta Ustaz confirmkan surah Al-Mu'minun ayat 97 dan 98 ni ada yang kata untuk penyakit was-was, dan ada juga doa ni diamalkan bagi mengelakkan daripada gangguan syaitan. Apa dia? Cuba baca. Rabba a'udzu bika min hamazatis syayatin. A'udzu bika rabbi Ayahdurun. Turun ya. Okey. So kalau itu digunakan dalam konteks yang tadi, contohnya macam bila kita nak solat ada was-was dan sebagainya, kan dalam konten ayat tu kan ke a'udzu ada isti'adzah. Betul tak? Jadi kita boleh guna ayat itu untuk isti'adzah, untuk minta perlindungan daripada Allah Ta'ala. Itu sebab saya kata tadi, selagi mana ia tidak terdapat, dalam hadis ini tak terdapat lafaz isti'adzah yang khusus, maka kita boleh guna je apa-apa lafaz isti'adzah. Yang minimum sekali a'udzubillah. Yang ambil daripada Quran itu baik juga. Jadi kita di consider sebagai mengikut sunnah ini dan meminta pertolongan dan perlindungan daripada Allah SWT untuk minta perlindungan daripada syaitan, minta perlindungan daripada Allah Taala daripada syaitan. Jadi cumanya kita kalau tak ada hadis, kalau tak ada dalil kata kita guna ayat itu sahaja, tak ada perkhususan, tak boleh khususkan lah. Jangan kita khususkan. Kita mengajar orang yang mudah, sebab orang mungkin ada hafal, ada tak hafal. Jadi yang pentingnya siapa yang kena gangguan syaitan, minta perlindungan daripada Allah Ta'ala. Itu yang penting. Jadi kalau kita yang belajar mungkin lebih sikit, dapat beberapa ayat Quran yang ada konten dan konteks meminta perlindungan daripada Allah Ta'ala, maka dia boleh digunakan secara umum dalam keadaan-keadaan yang sebegini, insyaAllah. Puan Nixon, apa hikmahnya hanya ludah di sebelah kiri? Dia macam ni, isu kiri ni kanan, dalam Islam kalau kita tengok kerangka pengamalan yang belah kanan ini, semuanya maksudnya kalau amalan yang baik disuruh buat dalam belah kanan. Dan belah kanan ini satu
keadaan yang kita kata sentiasa didahulukan. Okey. Yang kiri ni biasa kalau minum tangan kiri apa semua ni, dia kita kata itu amalan yang tidak baik, amalan syaitan lah. Jadi di ludah belah kiri sama juga kalau macam kita bangun tempat tidur kan, kita ludah belah kiri kita ludah embus belah kiri kan, ada hadis yang kita bangun terjaga dari tidur, kita ludah belah kiri. Sebelah kiri itu macam simbolik kepada benda-benda yang tidak baik. Simbolik kepada benda-benda yang tidak baik. Okey. Lagi saya nak masuk dalam bab ludah. Ludah yang macam mana? Ludah yang macam mana? Boleh faham Boleh clear Puan Iksum Maksudnya itu adalah simbolik kepada kanan dan kiri. Kanan yang baik, kiri yang tidak baik. Itu dari segi apa yang kita boleh nampak lah. Bukannya maksudnya syaitan tu confirm duduk belah kiri. Kalau dia tiba-tiba dia bangun, dia tidur, dia memang dah mengiring belah kanan dah. Tiba-tiba dia bangun tidur, dia nampak syaitan duduk belah kanan. Takkan dia nak ludah belah kanan sebab arahan belah kiri. Jadi itu adalah simbolik. Simbolik. Dia bukan suruh ludah syaitan. Tak. Sebab syaitan ni bukan duduk setempat. Kan? Betul tak? Jadi yang pentingnya dia adalah simbolik kepada perkara yang tidak okey duduk di belah kiri. Jadi ludahnya belah kiri lah. Okey, kita masuk kepada isu sikit. Masuk kepada isu okey, soalan yang satu lagi. Apa dia? Ada soalan yang terlepas ke? Saya terlepas soalan ke kejap? Oh, okey. Sewaktu membaca memohon perlindungan, muka hadap ke depan dan selepas itu paling muka ke kiri dan ludah. Macam itulah lebih kurang. Masa kita minta a'udzubillahi minasyaitonir rajim tu kadang-kadang kita baca, okey, dalam konteks membaca membaca a'udzubillah ni memang muka kita tengah semayang kan, memang kita menghadap kiblat semua dan memang kepala kita tak pusing kanan kiri pun. Kalau tengok hadis ni, isu dia kita tengah nak solat atau kita tengah bersolat, yang kat sini ni dia dah di awal solat. Okey, di awal solat. Kalau nak tengok dari satu segi, di dalam solat tidak ada ulama kata di dalam solat itu kita buat benda tu, tidak. A'udzubillah sahaja. Dia tidak melibatkan kita kena ludah di tengah solat pun. Kalau macam tu jenuh. Tidak ada tafsiran yang setakat ni saya jumpa bahawa tengah-tengah solat siapa yang rasa was-was tu rasa kalau itu keadaan dia, ramai orang kena was-was tengah semayang ni, pakat meludah lah. Satu benda yang saya tak lihat benda tu, tak jumpa lagi tafsiran ataupun syarahan yang sebegitulah. Jadi kalau tengok kat sini, dia lebih pada permulaan nak solat tu lah. Pada permulaan nak solat itu. Okey, kalau saya dapat maklumat yang lebih daripada itu, insyaAllah saya akan kongsikan. Saya cuba copy paste soalan ni dan cuba dapatkan maklumat yang mungkin lebih sikit daripada apa yang sepatutnya ataupun apa yang kita boleh dapat. So, memang kita dalam keadaan solat, memang kita menghadap ke hadapan. Bila kita menghadap ke hadapan, jadi bacaan itu, okey. Dari segi bacaan, kalau kita sebelum solat, tak kira lah, dia tak kira maksudnya belah kanan ke belah kiri, ke hadapan ke, ataupun kita dah pusing belah kiri dah, kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hembus, tidak ada masalah juga. Kalau kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lepas tu ludah belah kiri, tidak ada masalah juga. Apa-apa keadaan yang tu agak luas lah, perbahasan tu luas, maksudnya tidak ada masalah umum, secara umum. Tapi yang ludah itu adalah sebelah kiri. Jangan ludah belah kanan. Okey. Jadi tentang meludah ini dalam bab ruqyah. Meludah dalam bab ruqyah ini sebenarnya dia ada perbahasan lah. Dia ada perbahasan yang kita kata para ulama dulu tentang meludah. Sebab kalau kita semayang seorang tak ada masalah. Kalau kita semayang jemaah, dah duduk dalam saf, kita meludah, itu satu keadaan yang kurang bagus. Bukan maksudnya dia akan menyebabkan terkena ke orang lain ataupun orang lain akan rasa macam tak berapa okey. Jadi hadis ini dilihat dia lebih khusus kepada solat seorang-seorang. Solat seorang-seorang. Sebab semayang berjemaah ni di antara pengalaman-pengalaman lah yang boleh dikongsikan memang oleh para ulama asatizah pun, semayang jemaah ni sebenarnya di antaranya juga dia kata untuk mengelakkan was-was. Kalau kita semayang ramai-ramai, kita punya wave, kita punya vibe, kalau orang bahasa sekarang kan vibes, kita punya aura, kita punya gelombang dalam surau, dalam masjid itu dah ramai-ramai orang iqamat, masing-masing isti'adzah, masing-masing fokus nak solat. Kita ni tak rasa nak buat benda lain, nak solat je rasa.
kita akan tertumpu nak solat sahaja. Tapi kalau kita solat seorang-seorang, kadang-kadang dah ambil air semayang, dah ambil wuduk, duduk atas tikar sejadah, sempat lagi pergi cari kunci yang kita tak tahu duduk dekat mana. Kan, pergi cari kunci, belik itu, selak ini, tegur itu, tegur ini, kan. Bercakap itu, bercakap ini. Sempat pula tengok telefon sebelum solat, dah ambil air semayang dah kamat dah, tempat tengok telefon dulu, reply mana yang patut. Jadi itu syaitan walaupun kita tak rasa. Jadi bila kita semayang Jumaat, kita nak tengok handphone pun kita mungkin segan. Handphone letak siap-siap kat bawah dah, orang dah kamat kan. Lepas tu kita fokus nak semayang. Itu sebab semayang berjemaah di antaranya juga adalah untuk mengelakkan, maksudnya faedah daripada semayang Jumaat adalah dapat mengelakkan banyak daripada was-was dan gangguan-gangguan syaitan. Itu sebab bab ludah ini ulama berbeza pendapat lah. Berbeza pendapat bab meludah ini. Maksudnya meludah ini ni meludah yang macam mana. Kalau kita semayang seorang-seorang boleh lah. Tuih, ludah. Maksudnya bunyi tu macam meludah walaupun air liur tak keluar. Tak apa. Tapi kalau dalam saf tidak dinasihatkan lah. Tidak boleh lah buat macam tu sebab nanti akan datangkan mudarat ataupun ketidakselesaan di dalam saf semayang. Sebab qiyas kalau makan bawang pun, makan petai pun kalau ada bau tidak. Fala yaqribanna masjidana. Man akala hadhil biqal buqlah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang makan benda ni macam bawang itu, benda yang mendatangkan bau dari mulut kita, jangan rapat masjid kami. Maksudnya jangan datang masjid kami lah. Bukan Nabi tak bagi semayang dekat masjid terus, maksudnya kena buang dan hilangkan bau tu dulu, ataupun sebelum pergi masjid jangan makan benda-benda yang berbau. Apatah lagi kalau dalam bab-bab meludah dan sebagainya. Wallahu alam, tidak dilihat tafsirannya lebih kepada isu solat berjemaah. Jadi boleh kita amalkan, maksudnya isti'adah, lepas tu kita ludah sebelah kiri. Okey. Hadis ini tidak ada masalah. Hadis ini hadis Muslim sahih. So kalau tengok dalam terjemahan ini, ada yang kata dia yalbisuha yukhlituha wa yushakkikani fiha. Maksudnya kita lupa kelam-keliput, kita was-was itu pun sebenarnya gangguan syaitan juga. Kita boleh isti'adah tapi tanpa meludah lah. Tanpa meludah. Meludah itu kalau di luar solat, sebelum solat. Okey. Lepas itu kita masuk kepada hadis yang seterusnya. Okay, hadis yang seterusnya. Wa rawaina fi sunani Abi Daud. Kami meriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dengan sanad yang baik daripada Abi Zumail. Abi Zumail ni tabi'i, dia duduk dekat Kufah, Qala qultu li Ibn Abbas, aku berkata kepada Ibn Abbas, ma syai'un azidu fi sadri. Dia tanya Ibn Abbas, para sahabat ni biasa, para tabi'in ni biasalah pergi kepada Ibn Abbas, kepada pak saudara Nabi SAW. Jadi bukan pak saudara Nabi, Ibn Abbas ni sepupu Nabi kan, Abbas bin Abdul Muttalib. Allahu Akbar, lupa sepupu Nabi kan, pak saudara Nabi. Jadi mereka pergi kepada yang rapat dengan Nabi. Selepas kewafatan Nabi SAW, masa Nabi dah tak ada pada zaman tabi'in, mereka begitulah memilih. Bukan kita kata para sahabat lain kecewa, sedih ke sebab tak dipilih, tak. Para sahabat lain pula pun dihadiri dan berkawan dengan orang lain juga. Cumanya dalam beberapa perkara yang nak mengadu dan sebagainya, mereka akan cari Ibn Abbas lah dalam banyak keadaan. Okay? Tanya apa yang ada dalam hatiku, apa yang ada dalam dadaku. Lepas tu mahwa, dia mempersoalkan apa, maksudnya dia tanyalah apa yang ada dalam, maksudnya was-was dari segi berfikiran yang macam tak tentu hala, tidak stabil dan sebagainya, ya. So wallah, lepas tu aku kata wallah la atakallam. Lepas tu bila ditanya tak jawab pula. Biasa nampak tak orang dalam keadaan macam tu, ada benda dalam kepala dia, ada benda dalam hati dia, tapi bila ditanya tak boleh nak jawab. Tak tahu apa dia. Tapi duk kelam-kelibut dalam hati, muka pun ketat, muka tak boleh. Sepupu Nabi SAW. Terima kasih banyak. Jadi bila kita ada dalam kepala, dalam hati kita sesuatu, kita tahu ada benda, tapi bila orang tanya tak boleh nak jawab. Itu sebab dia kata faqala li asyai'un min syakkin. Adakah ada benda yang kamu rasa ragu-ragu, rasa macam tidak undecided, tak boleh nak buat keputusan,
ragu-ragu, ada benda yang mengganggu, kadang-kadang benda tu kecil, kadang-kadang benda tu besar, kadang-kadang benda tu dah selesai tapi kita teringat balik sehingga dia menghantui kita dalam banyak keadaan. Jadi itu yang disebut dekat sini. So, wallah la atakallam faqala li asyai'un min syak. Dia tanya balik, adakah dalam hati kamu tu ada keraguan? Lepas tu dia gelak. Lepas tu dia gelak. Gelak tu maksudnya bukan gelak menganjing, bukan gelak sinis, tapi gelak tu maksudnya macam dah faham lah sebenarnya dalam hati dia ni adalah sedikit benda yang betul, anak kepada Abbas Ibn Abdul Muttalib. So dia sepupu Nabi lah, sepupu Nabi, sebab Abbas itu bapa saudara Nabi. Terima kasih puan. Jadi bila dia gelak tu bukan gelak mengecilkan atau menyindir ke tak. Gelak maksudnya ini perbualan sama-sama kawan. Macam tu lah. Tahu dah, faham dah. So apa yang dia faham? Dia kata waqala ma naja minhu ahadun hatta anzalallah ta'ala fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaih. Maksudnya dia nak bagi tahu dekat sini manusia, dia kata, tak terlepas dalam keadaan macam ni. Siapa-siapa manusia pun biasa dalam hati dia ada gangguan. Dalam dada dia ada benda yang dia tahu ada benda tak settle, ada benda tak selesai, ada benda yang meragukan, tapi bila ditanya tak boleh nak jawab. Nak cerita tak reti. Okey. Faqala li, dan dia pun bagi tahu kepadaku, idza wajadta fi nafsika syai'an, bila kamu rasa benda ni ada dalam diri kamu, dalam benda perkara-perkara macam ni ada dalam diri kamu, maka katalah wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Okey. Kalaulah perkara ini ada di dalam diri kamu, terdapat dalam dada kamu dan dalam hati kamu, dalam pemikiran kamu ke apa ke, bacalah huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah SWT yang maha mula-mula, yang maha akhir, yang maha zahir, yang maha batin. Dia ada konteks. Nanti kita tengok, nanti boleh check balik makna dia secara konsep kepada makna-makna nama-nama Tuhan ini. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dialah di atas setiap perkara itu maha mengetahui. Maka hadis ini kategorinya adalah hasan isnad dia, walaupun kalau kita tengok kat sini Ibn Hajar Al-Asqalani dia kata ada syaz sikit lah dekat matan dia. Ada syaz ni, ada problem sikit dekat matan dia. Dekat matan ni maksudnya dekat teks hadis itu. Dari segi change of narrators dia tak ada masalah. Silsilah atau perantaian perawi dia tak ada isu, tapi dekat matan dia, dekat teks hadis dia macam ada sedikit lah. Itu apa yang Ibn Hajar Al-Asqalani sebut, tapi tidak mengganggu, dan mungkin itulah yang mengganggu kategori hadis ini daripada sahih, dia turun sikit menjadi hasan. Dia turun sikit jadi hasan. Jadi tidak ada masalah, sebab isu dia dekat sini, dia kata isu dekat istidlal ataupun Imam Nawawi mengambil dalil fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaih sebagai dalil dalam bab keraguan yang ada dalam hati ni. Jadi mungkin Ibn Hajar tak setuju dengan dalil yang digunakan oleh Imam Nawawi itu saja. Bukan Imam Nawawi. Dalil yang digunakan oleh Ibn Abbas di dalam hadis ini. Jadi itu sajalah. Ya, tapi sokongan lain daripada hadis-hadis lain mengangkat hadis ini ataupun membuatkan hadis ini mendapat klasifikasi hasan, dan kita boleh gunalah. Maksudnya kalau datang ada keraguan dalam hati ke apa ke, boleh baca huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Okey? Tengok ada soalan ke yang saya tak jawab lagi? Okey, tak ada. Tak ada, kita terus kepada hadis yang seterusnya. Imam Nawawi dia kata wa rawaina bi isnadin as-sahih fi risalatil Ustaz Abil Qasim Al-Qushairi. Okey, yang ni tak ada hadis, kita baca je lah sebab dia penjelasan daripada Imam Nawawi. Kami meriwayatkan dengan sanad yang sahih dalam risalah Ustaz Abil Qasim Al-Qushairi rahimahullah daripada Ahmad bin Atta Ar-Rawdhabari As-Said Al-Jalil. Ini nama-nama ulama-ulama yang dikategorikan sebagai para aulia oleh para salaf, para khalaf. Maka kadang-kadang nama ni tidak familiar dengan kita, kan?
Dia kata aku ada perkara yang berkaitan dengan isu bersuci. Maksudnya bersuci ni merujuk kepada ambil wuduk lah, lebih kepada ambil wuduk. Ini sebab ada jemaah yang tanya tentang ambil wuduk sampai basah-basah baju dan sebagainya. Benda ni bukan kita je yang rasa, orang dulu-dulu pun dah diuji dengan perkara-perkara ni. Was-was itu satu permainan, satu ujian yang permainan syaitan, satu ujian Allah Ta'ala kepada kita, maka kita minta Allah kuatkan kita lah. Sebab kadang-kadang perkara yang bagi setengah orang dia senang je nak buang was-was tu. Bila datang dia halau pergi, maksudnya dia boleh elakkan macam tu je, tapi ada was-was yang membuatkan kita ni nak angkat takbir pun susah, nak mulakan solat pun susah, kan? Dia kata wa daqa sadri lailata likathrati ma sababtu minal ma' wa lam yaskun qalbi. Dia kata dada sampai sakit, dia kata sejuk, dia kata sejuk dada ni sebab dia kata pada waktu malam kan habis sembahyang, sebab tradisi orang para ulama sembahyang waktu malam. Jadi bila malam itu sejuk, ditambah pula was-was yang banyak menyebabkan ambil air sembahyang tu jadi banyak kali. Kan kita dah bincang, ada jemaah tanya dah habis ambil sembahyang pun teringat basuh muka ke belum, basuh kepala ke belum. Jadi bila macam tu dia ulang balik ambil air sembahyang sehingga basah baju-baju. Kalau kita tengok orang tua-tua sekarang, kalau kat surau dan masjid yang ada kolah, kan kolah tu kadang-kadang tinggi tahap dada dia, air duk melimpah dan sebagainya, disebabkan dia banyak kali was-was ambil wuduk, jadi sejuk badan dia. Dia kata sampai sesak dada, dia kata dengan banyaknya air yang terkena disebabkan was-was ambil wuduk tu. Dia kata walam yaskun qalbi, dan hati aku tak tenang, hati tu tak tenang. Jadi itu sebab was-was ni kalau kita mampu buang, memang kita kena buang. Tak boleh layan dia. Sebab kalau layan nanti wuduk tak selesai, nak mula solat tak boleh. Tapi itulah macam saya kata, kita tengok ada orang was-was banyak nak solat, tapi bila dia solat jemaah, imam rokok je laju je dia angkat takbir. Kenapa jadi macam tu? Itu sebab saya kata syaitan ini dia takut dengan rokoknya imam ke ataupun apa. Itu sebab sampailah makmum tak sempat nak baca Fatihah. Sebab was-was. Sebab was-was. Lepas tu faqultu ya rabbi afuka afuka. Dia kata aku mengatakan ya Tuhanku keampunanmu keampunanmu. Maksudnya minta ampun daripada Allah Ta'ala lah. Lepas tu dia kata fasami'tu hatifan yaqul al-afu minal ilmi fazala anni dhalik. Lepas tu dia kata aku dengar mungkin ada bisikan ataupun ada ilham ke dalam hati dia. Dia kata keampunan itu dia kata datang dari ilmu. Maksudnya keampunan yang membawa kepada hilangnya was-was itu sebenarnya kena datang dari ilmu. Itu sebab kita dah belajar dah sebelum ni bagaimana nak hilangkan was-was, minta perlindungan daripada Allah SWT dan cuba untuk tingkatkan keyakinan kita dalam diri. Itu sebab saya sebut hari itu tentang dalam solat. Kan kadang-kadang kita kata kita terkentut ke tak? Itu sebab Nabi ajar, dia kata hatta tajid rihan aw tasma' sautan. Sehingga kamu rasa ada bau ataupun kamu dengar bunyi. Kalau ada salah satu maknanya confirm kentut. Maka keluar bagi salam kiri kanan, lepas tu keluar ambil wuduk macam biasa. Tapi kalau tak ada kedua-dua ini, hati kita je rasa syak wasangka, al-yaqin la yuzalu bisyak. Itu ulama punya kaedah dalam usul. Maksudnya kalau kita punya keyakinan, kita masuk solat tadi dengan wuduk ke tak? Kita masuk solat tadi dengan wuduk. Jadi bila datang syak tentang tidak ada wuduk, terbatal wuduk tu, jadi syak ini la yuzal, tidak dijatuhkan, tidak dihilangkan dengan keyakinan kita masuk solat dengan wuduk tadi. Yang tu kena faham. Dia berbeza dengan kita syak dan ragu dalam bab apa? Dalam bab rakaat ataupun beberapa perkara ataupun rukun di dalam solat yang membuatkan kita kena buat sujud sahwi. Okey? Itu dia berbeza dalam bab itu. Okey? Okey, nak tengok macam ada soalan, saya takut tertinggal jauh. Tapi kalau beberapa orang tegur kena ulang balik solat tu. Okey, orang tegur ni biasanya kalau kita jadi imam lah. Biasa kita jadi imam. Okey, bila kita jadi imam kadang-kadang orang kalau lelaki tegur macam mana subhanallah kan? Kalau orang lelaki tegur. Kalau orang perempuan tegur macam mana? Ada ulama kata tepuk tangan lah. Dia sebenarnya bukan tepuk tangan macam hore tu. Bukan, dia tepuk macam tepuk dekat tubuh badan kita. Kita tepuk. Bagi imam notice bahawa ada perkara lah. Tapi dalam banyak perkara juga sebenarnya imam tak faham sebenarnya apa yang dia tegur. Itu sebab setengah ulama dia kata
boleh tegur dengan sepatah. Contohnya, katakanlah ada tek cicak jatuh atas bahu imam. Imam tak sedar, kita duk tegur dia subhanallah. Imam biasanya ditegur dengan silap bacaan ataupun apa-apalah. Jadi tu imam ni tak berhenti-berhenti juga solat. Sampai ada ulama kata boleh tegur dengan sebut perkara itu. Contohnya tek cicak. Dah. So tu imam kena berhentilah. Kalau dia tak berhenti juga tu yang makmum dibolehkan untuk pergi berdiri sebelah imam. Untuk memberi, maksudnya imam kalau makmum datang sebelah dia, maknanya jangan tunggu lagi lah. Itu sebab nak jadi imam ni sebenarnya kena ada fiqh dia, kena faham banyak benda. Tapi dekat Malaysia janganlah disebutlah tek cicak ke apa ke, jangan sebutlah sebab kita mengikut mazhab Syafi'i agak strict dan ada ihtiyati dalam solat ini. Jadi solution dalam keadaan-keadaan itu, solution dalam keadaan-keadaan itu adalah makmum pergi duduk sebelah imam. Tak perlu cakap tek cicak ke apa ke. Kalau tu imam tak faham juga selepas beberapa kali ditegur, maka makmum pergi sebelah imam dan imam kena faham bahawa dia kena berhenti dan keluar, dan status imam tu diambil alih oleh makmum di belakang dia yang duduk kat sebelah dia tadi. Tapi kalau emang makmum yang sama saf, maksudnya macam mana tengah semayang, itu masalah dia pula tu yang saya duk pelik ni sebenarnya, point intent. Macam mana makmum boleh tegur makmum lain tengah semayang bahawa makmum lain tu kentut? Dia macam cerita dulu lah ustaz-ustaz cerita buat lawak kan, orang-orang baru belajar semayang. Dia kata kawan tu duk cakap tengah semayang, dia kata seronok semayang ni, dia kata kan. Ataupun tengok kalau lepas solat, betul lah saya silap baca Kalau lepas solat tak apalah, kalau lepas solat memang kena ulang balik lah. Tapi ada pendapat kata kena ulang balik, ada pendapat kata tak ulang balik. Kalau saya ikut pendapat yang kata tak payah ulang balik sebab dia dah yakin dah. Kan, dia pun boleh query juga yang kawan yang makmum tegur tadi tu, kalau semayang jemaah, siapa yang kentut? Mungkin orang lain, mungkin dia. Jadi itu sebab di dalam bab ini, Nabi ajar yang pentingnya kita sendiri di dalam solat tu, kita yakin ke tak kita kentut atau tidak. Kalau kita yakin kita tak kentut, maka teruskan semayang dan jangan hiraukanlah apa-apa selepas itu. Itu sebab ilmu tentang perkara ini sebenarnya banyak membantu, dan ianya membantu kita untuk membuang segala perasaan was-was. Selain daripada doa-doa kita minta daripada Allah Ta'ala. Sebab bila orang diuji dengan benda ni, kena banyaklah sikit semayang hajat. Minta Allah Ta'ala ambil dan hilangkan perkara ni daripada dia. Sebab ianya semuanya datang daripada syaitan. Okey, lepas tu dia kata waqala ba'dul ulama yustahabbu qawlu la ilaha illallah liman yubtuliya bil waswasati fil wudu' aw fis salati aw shibhihima. Okey, saya sebenarnya nak sentuh sikit tentang satu perkara yang berkaitan dengan syaitan ni juga, sebab dulu ada orang duk tanya juga nama-nama syaitan, Sibyan. Betul tak? Pernah dengar Pernah dengar tentang Sibyan. Siap ada lagi asatizah yang duk list kan nama khinzab. Ada walhan, ada ajda, ada a'war, ada maitron. Ini dah silap jadi nama kartun pula. Syamharus. Ini ada juga, ini nama-nama syaitan dan kerja-kerja syaitan. Dasim. Ini biasa dahar, laqis. Tapi ulama-ulama dia kata tidak ada dalil yang sahih menceritakan tentang nama-nama syaitan ini kecuali dua. Yang pertama, hadis yang kita baca tadi namanya khinzab ataupun khanzab ataupun khunzab, itu sikitlah yang gunakan khunzab itu. Yang mana syaitan ini duk kacau kita nak semayang, bacaan-bacaan dalam semayang dan sebagainya. Ada satu lagi hadis, level dia tak berapa kuat lah. Dia memang setengah Imam Albani mendhaifkan dia. Yang kita selalu dengar juga syaitan yang mengacau orang masa wuduk. Namanya Al-Walhan. Imam Tirmizi dan Imam Ibn Majah, Imam At-Tirmizi rahimahullah dengan Imam Ibn Majah meriwayatkan di dalam sunan mereka berdua, inna lil wudu'i syaitanan yuqalu lahul walhan fattaqu waswasal ma'. Sesungguhnya dalam bab wuduk ini ada satu syaitan yang namanya
dia bukan namanya, tapi dikatakan namanya adalah walhan, al-walhan. Maka Nabi kata fattaqu waswasil ma, maka jauhilah, elaklah waswas yang berkaitan dengan wuduk dan ambil air semayang ni, yang berkaitan dengan air ini. Imam At-Tirmidzi rahimahullah dia kata hadza hadithun gharib wa laysa isnaduhu bil qawi inda ahli al-hadis. Dia kata hadis ini gharib, hadis ini pelik dia kata. Dan tidak ada sanad yang kuat di sisi ahli hadis mengatakan tentang hadis ini, dan Imam Albani mendhaifkan hadis ini. Maka walhan ni pun sebenarnya dalilnya tak kuat juga. Dalil tak kuat juga. Jadi walhan, Sibyan pun tak ada dalil kan. Biasa kalau orang tambah-tambah bidan ke apa ke datang kita ini yang buat anak menangis ni namanya Sibyan dan sebagainya. Maka sebenarnya Sibyan ni kita kena faham betul. Sibyan ni sebenarnya makna dia dalam bahasa Arab adalah ibu segala baby. Jadi kita pula letak nama yang baik kepada syaitan. Jadi macam tak kena. Itu sebab ada masalah dari segi matan. Itu sebab hadis ini kalau nak tengok klasifikasinya dhaif ataupun sahih, bukan ulama tengok dari segi rantaian perawi sahaja, tetapi melihat juga kepada konten kepada hadis itu sama ada ianya bertentangan dengan nas syarak yang umum ataupun tidak. Jadi kita kata Sibyan, nama tu tidaklah tidak menampakkan tidak elok, tetapi kita letak kepada syaitan pula. Dan tambahan pula hadis ini tidak sahih. Jadi yang sahihnya adalah khinzab saja. Setakat ini nama syaitan yang ada dalam hadis yang sahih adalah khinzab sahaja. Yang walhan, Sibyan, dasim apa semua tu tidak terdapat di dalam banyak di dalam hadis-hadis. Adalah ulama-ulama dulu sebut, tetapi tidak ada sandaran yang kuat di dalam hadis. Itu sebab di dalam satu fatwa dia kata apa? Thumma innal ilm bimithli hadha la naf'a fihi wa la darar fi jahli. Dia kata sesungguhnya, dia kata ilmu berkaitan dengan nama-nama syaitan ini, nama-nama iblis ini, dia kata satu ilmu yang tidak memberi manfaat ataupun tidak memberi mudarat dengan kejahilan kita. Maksudnya lepas ni kalau kita orang Islam, kalau orang tanya apa nama syaitan yang kacau budak-budak, lepas tu kita kata kita tak tahu. Kita jangan risau kalau orang kata kita tak pandai, sebab itu tidak ada masalah langsung dalam iman kita kalau kita tak tahu nama-nama syaitan. Kecuali khinzab tadi kenalah tahu sebab dia terdapat di dalam hadis yang sahih. Lepas tu dia kata fal wajib at-tahassun minasyayatin bit-ta'awudzat wal iltizam bisyara' wa mujahadatihi bihaddin nas an tamassuk bid-din wal bu'd an ittiba'i khutuwatis syayatin. Dia kata yang penting, yang wajibnya adalah dia kata membenteng diri daripada syaitan dan minta perlindungan dengan Allah Taala daripada syaitan, dan iltizam ataupun konsisten dalam perkara berkaitan dengan syarak, dan mengajak orang lain berpegang kepada agama dengan baik dan mengelakkan daripada mengikut langkah-langkah syaitan. Itu yang wajib. Dalam bab nama syaitan kita tahu ataupun kita tidak tahu, ulama kata ini nasihat dalam fatwa ni, dia kata satu ilmu yang tidak memberi manfaat ataupun mudarat pun kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak tahu. Jadi tak payah fokus sangat tentang nak tahu nama-nama syaitan ini. Jadi kalau kita jumpa yang khinzab ini kita pegang sebab ia datang dalam hadis yang sahih insya-Allah. Okey. Ada yang list nama syaitan dah siap tugasnya, tak payah ambil tahu. Tu yang kata kalau tengok dalam pada fatwa tak payah ambil tahu. Yang kita tengok tadi khinzab itu sahaja yang sahih. Yang lain semua tak sahih, tak kuat, maka kalau buang daripada rak kita pun elok juga. Nanti dia kacau kita. Sepatutnya kita baca hadis, kita baca Quran, kita baca kitab-kitab fiqh yang muktabar, kita duk sibuk buat benda-benda yang tidak bagi manfaat kepada kita. Umur kita pun tak berapa nak panjang, kita tak tahu. Kan Nabi kata umur anak Adam ni di antara 60 ke 70. Siapa yang lebih daripada 70 tu, itu rezeki Allah bagi kat dia, minta keberkatan ilmu, keberkatan umur dan sebagainya. Yang dekat-dekat nak sampai 60 70 tu, kita ingat hukum adatnya begitulah. Tetapi segala perkara yang berkaitan dengan ajal ini adalah datang daripada Allah Taala, maka adab kita minta panjang umur, biarlah panjang umur dengan keberkatan dan rahmat.
kita tak nak jadi kita ni panjang umur tapi menyusahkan orang yang hidup. Moga Allah bagi kita kebaikan lah, sama ada kita hidup ataupun mati. Hidup kita pun elok, mati kita pun elok. Itu kita jangan lupa dalam doa-doa kita insya-Allah. Lepas tu okey. Wa qala ba'dul ulama yustahabbu qawlu la ilaha illallah. Berkatalah sebahagian daripada ulama disunatkan untuk berzikir dengan la ilaha illallah bagi sesiapa yang diuji dengan was-was. Okey. Yang ni kita bukan kata ulama overrule ataupun buat syariat baru lain daripada apa yang Nabi suruh tadi, tidak. Nabi suruh tadi bila ada was-was isti'adh. Maksudnya isti'adah, minimal sekali a'udzubillah. Okey, ataupun lafaz-lafaz isti'adah yang lain. Itu masa bila was-was datang. Tetapi ulama cakap ni, dia kata bagi orang yang diuji dengan was-was, maknanya apa? Maknanya sentiasa berada dalam was-was. Nak keluar rumah pusing 2-3 kali, naik atas tengok lampu tutup ketak dan sebagainya. Tapi itu hukum benda-benda berkaitan dengan dunia, tak apalah. Ni was-was dalam kaitan dengan ibadat. Kalaulah was-was tu datang, kita kata dalam bab korban. Kalau dalam bab semayang tak apa lagi, boleh ulang, duit pun tak payah keluar. Tapi kalau tengah korban, tiba-tiba dah sembelih dah binatang, tiba-tiba kita kata aku niat tak lagi tadi. Tak naya. Takkan nak beli kambing lain pula. Nak kena order, nak kena buat pre-order dan sebagainya. Duit lagi keluar. Jadi was-was ini kita masuk itu sebab dalam kaedah-kaedah was-was ini dalam bab selain daripada isu rakaat dalam semayang dan sebagainya, memang tu sebab ulama letak dah kaedah tadi. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh dihilangkan ataupun boleh dijatuhkan ataupun boleh diganggu dengan syak. Maka kalau kita dah sembelih kambing korban, akikah dan sebagainya, kita consider kita dah niat. Itu sebab dalam mazhab Syafi'i sahaja, niat itu datang apabila pekerjaan itu bermula. Itu sebab kalau kita belajar kitab-kitab lama dulu, orang tua-tua duk ajar qasad ta'arak ta'yin itu. Itu dalam sebahagian buku-buku sajalah. Tapi dalam kitab-kitab Muktabar Syafi'i, tak ada isu qasad ta'arak ta'yin itu. Yang pentingnya ikut Nabi kata apa, bila Nabi kata bila nak semayang, angkat takbir dan solat. Itulah pembuka semayang. Itulah pembuka semayang. Maka pendapat sebahagian pada ulama lain mengatakan bahawa niat itu boleh datang, boleh hadir dalam tempoh yang singkat sebelum bermulanya solat. Contohnya dia dah duduk dekat saf semayang, dia dah solat, dia dah niat dah nak semayang. Sebab dari segi common sense-nya, kita duduk dekat atas tikar semayang, kita bukan nak puasa, kita nak semayang. Kita duduk atas sejadah, kita bukan nak baca Quran, kita nak solat. Jadi dalam konteks itu ada intention ataupun niat, lintasan dalam hati kita nak solat, dah sah dah sebenarnya kalau seseorang itu terus angkat takbir dan solat. Cuma dalam mazhab Syafi'i, niat itu hadir masa Allahu Akbar. Jadi itu khilaf di kalangan para ulama, tidak ada masalah lah. Puan moderator, kita ada kelas ke lepas ni? Ya, betul. Oh, betul pun. Moderator dah menzahirkan diri dia, so saya kena berhenti lah sekarang ni. So insyaAllah tak habis lagi perbahasan tentang ulama pesan suruh zikir itu, tapi tak apa. Buat masa ni siapa-siapa yang diuji dengan was-was boleh teruskan zikir la ilaha illallah sebab berdalilkan ijtihad para ulama berijtihad bahawa la ilaha illallah itu sebaik-baik zikir untuk merawat diri lah. Tadi dia macam ni, macam orang asma, dia ada puff warna oranye dengan warna kelabu kan, warna biru tu. So puff oranye tu dia macam kena konsisten pakai. So zikir la ilaha illallah ni lebih kurang macam tu lah bagi orang yang diuji dengan penyakit was-was. Sentiasa zikir dengan la ilaha illallah, minta jauh daripada syaitan yang mengganggu kita. Yang puff yang biru yang kita pakai tu adalah untuk apa? Untuk bila kita di-attack, diserang dengan was-was, kita pakai a'udzubillahi minasyaitonir rajim ataupun segala lafaz isti'azah yang kita dah belajar insya-Allah. Yang minimum sekali a'udzubillah. A'udzubillah. Jadi saya berhenti dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi. Okey, saya tak payah tutup kan? Terima kasih. Okey. Okey. Terima kasih Ustaz atas Okey, sama-sama. perkongsian ilmunya. Okey, InsyaAllah. sama-sama insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam.